Berakhirnya perlawanan suku akhir ni guys, di mana Sabah telah berjaya menempah tiket ke separuh akhir menentang JDT. Okey, tapi bukan itu yang kita mau cerita, bukan perlawanan Sabah menentang JDT yang bakal berlaku kita mau cerita, tapi untuk video ni adalah kita mau bercerita mengenai aksi. Okey, prestasi pasukan Sabah FC sewaktu menentang Kuching City di suku akhir perlawanan ni guys, di mana keputusan yang kita tengok di sini adalah secara agregat, di mana kemenangan itu Sabah telah memenangi perlawanan sebanyak 2 berbalas 1 gol. Okey, bukan satu perjalanan yang mudah, even sewaktu Sabah menentang Kuching City di stadium mereka sendiri itu di Sarawak, Sabah hanya mampu menangi perlawanan itu sebanyak 1 gol saja, dan di mana untuk perlawanan kedua, perlapusingan kedua berakhir dengan keputusan seri di Stadium Likas. Okey, banyak faktor yang perlu ditinggal apa yang terjadi pada perlawanan ni. So, itu yang kita akan membincangkan di video ni nanti. Tapi sebelum tu, aku mau bawa kamu tengok dulu apa komen OKS selepas berakhirnya perlawanan menentang Kuching City ni. Jom. Ya, kita tahu seperti saya katakan sebelum ini, pasukan Kuching City bukan merupakan satu pasukan yang mudah untuk kita tewaskan, dan lebih-lebih lagi apabila ketinggalan mereka memberikan satu tetangan yang cukup sengit dan semangat jong yang cukup tinggi ditunjukkan oleh pemain-pemain Kuching City. Namun pada pemain Sabah FC yang terus mempercayai dan tidak mudah putus asa, dan kita berjaya mendapatkan gol kemenangan ataupun penyamaan pada tambahan masa, di mana ini penting untuk kita terus layak. Jadi itu dia guys, dikatakan situ oleh OKS. OKS sendiri mengakui bahawa ini adalah merupakan satu perlawanan yang bukan mudah untuk Sabah FC. Kuching City berada di tangga ketiga Liga Perdana. So, sebelum ni kita melawan UiTM berada di tangga ketujuh. Tentangan yang sama telah diberikan oleh kedua pasukan, dan boleh aku cakapkan satu corak permainan yang hampir sama juga telah dipamerkan oleh Sabah FC sebenarnya. Aku macam tu, maksud aku tu bukanlah satu persembahan yang boleh aku banggakan, corak permainan yang boleh aku banggakan. So, walaupun kita memenangi kedua-dua perlawanan tersebut, dan ini adalah merupakan satu perlawanan yang penting juga untuk Sabah terus melangkah ke separuh akhir, tapi aku agak kecewa dengan apa yang telah ditampilkan oleh Sabah FC di kedua-dua perlawanan menentang kedua pasukan yang berada di Liga Perdana. Tapi at least rekod kita untuk menentang pasukan Liga Perdana masih kekal. Kita masih memenangi perlawanan tersebut. Seperti mana yang kamu tahu, kita menentang Kelantan, dan sebelum ni UiTM, dan baru-baru ini juga Kuching City. So, kalau kita tengok di sini, jom kita tengok kesebelasan utama yang telah diturunkan oleh OKS pada perlawanan ni. Lebih kepada pemain tempatan, maksud aku pemain Malaysia lah. Ada juga beberapa pemain Sabah situ yang telah diberi kepercayaan seterusnya untuk berada di kesebelasan utama pasukan Sabah FC bagi memburu tiket ke separuh akhir. Apa yang kurang di sini kalau kita tengok adalah dari segi pemain import sebenarnya, iaitu kita tidak ada Jackson, kita tidak ada Pak Tesu, dan juga kita tidak ada Jose Embalo, dan seterusnya beberapa pemain utama juga tidak berada di kesebelasan utama sewaktu sepak bola ini, itu Gary Steven Robert dan juga Sadir Ramdhani. Walau macam mana pun Sadir Ramdhani ada turun pada peluang juga, telah dimasukkan sebagai pemain gantian. So, itu adalah antara bagi aku faktor kenapa OKS menyatakan perlawanan ini adalah merupakan satu perlawanan yang sukar, adalah kerana kekurangan tonggak utama tidak beraksi pada perlawanan ini disebabkan oleh kurang fit, dan juga seterusnya isu kecederaan yang berlaku pada penghujung Liga Super untuk Sabah FC, dan seterusnya menghantui persembahan Sabah FC untuk beraksi di Piala Malaysia pula. Dan kalau kita tengok sini guys, ini adalah statistik perlawanan untuk separuh masa pertama, tapi daripada apa yang aku tengok hasil daripada perlawanan game semalam, kalau kita cuba untuk membuat statistik separuh masa kedua pula, bagi aku memang agak seimbang. Memang statistik ini boleh kita pakai untuk terus ke apa yang terjadi untuk separuh masa kedua, di mana separuh masa pertama saja pun kita tengok di sini, walaupun Sabah mendominasi perlawanan tersebut dengan margin yang tidak berapa tinggi lah, position sebanyak 53 untuk Sabah FC, 47 untuk Kuching. Tapi kalau kita tengok di situ dari segi peluang dan percubaan yang telah dilakukan, lebih kepada Kuching City sebenarnya. 4 percubaan, 3 tepat ke gawang, di mana Sabah hanya memiliki 2 percubaan dan 1 tepat ke gawang untuk separuh masa pertama guys. Tapi aku believe daripada apa yang aku tengok, full perlawanan tersebut bukan 90 minit 130 minit perlawanan tu telah dilalui oleh kedua-dua pasukan. Persembahan yang telah diberikan oleh Kuching City seolah-olah
kita menentang satu pasukan yang juga beraksi untuk di Liga Super sebenarnya. So, aku mau ucap sini memang tahniah lah untuk Kuching City dengan keberanian taktikal dan juga semangat yang telah ditunjukkan. Memang terbukti mereka ni merupakan salah satu pasukan yang patut diberi perhatian untuk persaingan Liga Super bagi tahun 2023. Walau macam mana pun, Sabah walaupun keputusan yang bukan seperti yang kita mahu, okey, dikenakan dengan faktor sekali lagi hujan yang telah membuatkan keadaan padang agak becak, membantutkan beberapa gerakan dan juga pasingan. Tapi again, advantage untuk Sabah FC selaku tuan rumah pada perlawanan ini, dan of course memiliki coach OKS dan juga pemain-pemain yang mempunyai pengalaman yang cukup baik, pernah beraksi di peringkat antarabangsa juga beberapa pemain kita, dan tidak aku nafikan juga pemain-pemain muda yang diberi kepercayaan, pemain simpanan yang diberi kepercayaan untuk beraksi pada beberapa perlawanan saingan Liga Piala Malaysia ni telah memberikan satu uh, aku ucap kesan yang positif untuk Sabah FC, di mana mereka juga mampu untuk beraksi dan memberi saingan pada pasukan yang bakal mereka tempuhi. Tapi again, um, mereka ni menentang pasukan yang berada di Liga Perdana. So, intensity kehebatan tu agak berbeza. Walaupun aku cakap tadi apa yang dipersembahkan oleh Kuching ni cukup bagus, tapi sekiranya ini adalah perlawanan menentang pasukan yang berada di Liga Super sekarang, aku rasa keputusan ini mungkin tidak akan dapat kita capai. Laluan ini akan menjadi lebih sukarlah untuk Sabah FC sebenarnya. Ditambahkan lagi dengan ketiadaan beberapa tonggak utama pemain import yang tidak dapat beraksi pada perlawanan ini, dan dikenakan lagi sekiranya nama-nama tersebut juga tidak tersenarai untuk menentang JDT. Oh, aku cakap memang aku akan risau juga lah untuk apa yang berlaku untuk perlawanan di separuh akhir nanti. Orang yang menjadi punca kemenangan, okey, yang memberikan kita tiket untuk ke separuh akhir adalah Taiki Kagayama. Again, goal last minute, okey, satu comeback last minute. Walaupun apa yang terjadi di Sidon Nikas ni adalah dua gol yang dijaringkan berpunca daripada hasil daripada dua pemain Sabah. Okey, gol sendiri Umaring Bacok pada minit penghujung minit juga, seolah-olah macam perlawanan ni intensity dan tension dia semakin meningkat sebenarnya. Pasal sekiranya tidak ada gol dijaringkan, seolah-olah memang kalau kita tengok memang seolah tidak akan ada sebarang gol bakal dijaringkan, sehingga gol sendiri yang telah dilakukan oleh Umaring Bacok tu membuatkan Sabah layak ke separuh akhir dengan agregat kemenangan 1-0 saja, di mana keputusan perlawanan Semelikas ni akan berakhir dengan 0-0. Laluan yang diberikan oleh Sabah tidak mudah, dikenakan lagi gol sendiri. Tapi Alhamdulillah Taiki Kagayama berjaya menanduk masuk hantaran lintang yang diberikan oleh Sadil. Membuktikan di sini sekali lagi bahawa memang Sabah kalau tidak ada Sadil agak susah sedikit untuk merencanakan gerakan yang perlu dilakukan oleh bahagian midfield Sabah, dan juga ditambahkan lagi dengan ketumpulan bahagian serangan Sabah. Kebanyakan gol yang dilakukan oleh Sabah FC pun hadir daripada pemain midfield kita. Itu sebenarnya. Belum di sepanjang Piala Malaysia ni aku tengok macam belum ada lagi penyerang Sabah mampu untuk melakukan sebarang gol di sepanjang dua pasukan yang telah ditentang oleh Sabah FC. Oleh itu, kredit aku berikan untuk Taiki Kagayama kerana telah berjaya berada di satu posisi yang cukup bagus untuk menyambut hantaran lintang yang dilakukan oleh Sadil tanpa dikawal oleh pemain ataupun pertahanan pasukan Kuching United. Dan satu lagi kredit yang ingin aku berikan di sini adalah untuk penjaga gol gantian. Boleh tekan penjaga gol muda kita juga tu, Damian ni. So, aksi beliau ni, aku sudah nampak aksi dia ni sewaktu menentang Kelantan sebenarnya, waktu Piala FA. Memang aku cukup puji dengan apa yang dia cuba, apa yang dipamerkan, teknik yang telah dipamerkan untuk menyelamatkan bola, positioning dia dan juga awareness dia untuk setiap perlawanan. Terbukti juga sewaktu menentang UiTM. Sekali lagi, Damian Lim adalah merupakan satu individu yang berpunca, yang memberi advantage untuk Sabah kekal tidak dibolosi sebelum on goal yang telah dilakukan oleh Umaring Bacok. Dan selepas itu beberapa percubaan yang dilakukan oleh Kuching United juga agak berbahaya, memang cukup tepat juga, tapi sekali lagi berjaya diselamatkan oleh Damian Lim. Beberapa bola muntah juga telah dilakukan lah. Tapi untuk aku,
kepercayaan aku terhadap Damian Lim ni sekiranya diturunkan, bagi aku tidak risau. Tu bagi aku, dia memberikan aksi yang cukup bagus, cuma perlu banyak, sekiranya diberi peluang, dia perlu diberi minit permainan yang cukup tinggi lagi lah untuk menambahkan keyakinan, juga mempelajari lagi apa-apa patut yang dipelajari untuk menguatkan lagi gawang pasukan Sabah FC. Jadi dengan adanya Apek, hopefully Apek akan continue berada di Sabah FC bagi musim 2023. Banyak benda yang Damian Lim dapat belajar daripada penjaga gol veteran dan juga bekas penjaga kebangsaan pasukan Sabah FC ini. So, okay guys, ini adalah keputusan terakhir seperti yang kamu tahu. Satu sama, agregat milik Sabah menjadi 2-1 hasil daripada Sabah memenangi perlawanan 1-0 di Stadium Lawan pada perlawanan tempoh hari. Dan seperti kita tahu, 2 gol telah dijadikan oleh pemain Sabah FC. So, ini adalah merupakan satu first on goal yang telah dilakukan oleh Sabah FC di sepanjang kempen untuk 2023 ni lah. So, aku harap tidak ada sebarang kesilapan lagi berlaku untuk menentang JDT especially. Aku tak tahu apa yang cuba diberikan nanti oleh OKS untuk menentang JDT, tapi aku berharap kesilapan on goal tidak dilakukan. Fokus dapat mengembalikan fokus pasukan Sabah FC lah, corak permainan pasingan yang seperti mana kita telah nampak di awal saingan Liga Super dapat diulang kembali, dipamerkan untuk menentang JDT bagi perlawanan separuh akhir ni. Of course, kenapa adalah kita cuba untuk menempah tiket ke AFC. Itu yang menjadi target. Menang aku rasa adalah merupakan satu, menang Piala Malaysia lah maksud aku. Itu merupakan satu bonus lah untuk kita semua. Tapi apa yang kita target sekarang adalah untuk menempah tiket untuk KFC, dan kita juga bergantung dengan result yang akan berlaku untuk pasukan-pasukan lain yang sekiranya JDT memenangi perlawanan ni, insya-Allah tiket seterusnya untuk KFC adalah akan menjadi untuk Sabah FC. So okay guys, itu sahaja komen aku untuk perlawanan suku akhir ni. So aku mau tahu juga apa pendapat kamu di dua perlawanan terakhir Sabah untuk sehingga sampai ke separuh akhir ni, itu menentang UiTM dan juga menentang Kuching ni. Bagaimana prestasi Sabah FC? Adakah anda berpuas hati? Adakah kita masih kekal hebat kamu rasa, ataupun persembahan Sabah FC semakin berkurang sebenarnya? So sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Assalamualaikum.